Selamat malam. Selepas beberapa jam, isu hangat tentang KJ dicantas di Parlimen Rembau oleh bosnya, iaitu Tokmat. Tiba-tiba pula, ramai orang mesej kat aku, kata KJ akan bertanding di Parlimen Port Dickson. Ini satu pendedahan dan satu persoalan yang agak besar aku nak jawab. Kerana Parlimen Port Dickson, penyandangnya sekarang ialah Anwar Ibrahim. Persoalannya ialah, beranikah KJ untuk mencalonkan diri di Port Dickson? Ataupun beranikah Anwar Ibrahim untuk berhadapan dengan KJ dalam PRU15 di Port Dickson? Ataukah KJ akan mencari tempat baru, dan tempat ini pula ada dua jenisnya, bosku. Tempat yang pertama adalah lokasi kerusi itu. Adakah KJ seperti yang didakwa oleh para netizen sekarang? Mereka kata KJ akan bertanding di Port Dickson. Tapi aku nak tanya, daripada KJ yang nak bertanding di Port Dickson, yang KJ ni tak ada apa-apa jawatan dalam UMNO, apa kata kalau Tokmat yang bertanding di Port Dickson berhadapan dengan Anwar Ibrahim, barulah buku bertemu ruas. Sama-sama ada jawatan di dalam parti. Baru kita tahu siapa yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Aku tak menjangka Anwar menang. Aku pun tak menjangka Tokmat akan menang. Dua-duanya perlu bertanding dulu. Bak kata pepatah, bersabung dulu baru tahu. Aku kurang berminat dengan cadangan netizen yang mengatakan bahawa KJ harus bertanding di Port Dickson. Kerana KJ sudah terbukti menang di Parlimen Rembau. Dengan kata lain, buat apa nak merisikokan KJ bertanding di Port Dickson yang dia belum pernah menang? Lebih baik jangan bazirkan satu kerusi parlimen ini. Kalaulah itu dapat difikirkan oleh Zahid Hamidi, itu lebih baik. Kerana PRU 14 yang lepas, Tokmat yang menyebabkan, ataupun Tokmatlah yang menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan waktu itu yang bertanggung jawab kekalahan Barisan Nasional di dalam PRU 14 sehingga dirampas oleh parti pembangkang. Jadi lebih baik jangan merisikokan KJ dipindahkan di tempat lain, kerana kerusi di Parlimen Rembau aku rasa 60-70% sudah dimiliki oleh KJ. Sudah 20 tahun, bahkan 15 tahun dia menjadi ahli parlimen di sana. Terbukti KJ masih diterima di Rembau. Berbanding dengan Tokmat yang belum pernah bertanding di Parlimen Rembau. Itulah yang aku fikirkan. Kalaupun pernah dulu, tapi sudah lama. Yang KJ ini masih lagi relevan, bahkan menjadi aset utama dalam UMNO. Jadi, apa kata kalau KJ tetap di Rembau dengan kekuatan originalnya di sana, tetapi Tokmatlah yang mencari tempat, kerana lebih baik Tokmat yang mengambil risiko berbanding KJ. Kerana kalau KJ yang ambil risiko itu macam tak pintar, bodoh namanya. Lebih baik Tokmat yang pergi bertanding di Port Dickson. Ini barulah hebat. Kita tengok nanti, adakah Tokmat mampu menewaskan Anwar Ibrahim yang kata mereka sudah kehilangan aura, yang kata mereka sudah tidak relevan lagi dalam politik Malaysia. Mari kita lihat siapa yang tak berrelevan lagi dalam politik Malaysia. Sama ada Anwar Ibrahim ataupun Tokmat. Kalau mereka bertanding, itu yang aku tunggu-tunggu. Jadi apa kata kalau
berhentilah mengarahkan KJ mencari tempat lain. Tapi apa kata kalau Tokmat pula yang bertanding di Port Dickson? Itu lebih baik. Dan aku pun harap Anwar Ibrahim tetap bertanding di kerusi Port Dickson itu, supaya ada masa untuk bertanding melawan timbalan Presiden UMNO ini, yaitu Tokmat. Dan seperti yang ditulis oleh Sabudin Husin, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tokmat ini adalah sesuatu yang merugikan. Kerana penulis kata, yaitu Sabudin kata, Tokmat tak usah tamak. KJ lebih merupakan aset UMNO berbanding dengan Tokmat sendiri. Kerana itu, menurut Sabudin, meskipun senario terburuk yang perlu dihadapi oleh KJ ialah tidak bertanding, aku rasa perkara itu akan membazir. Kerana KJ sudah mempunyai tapak yang kuat. Apabila beliau berjaya di dalam kempen menangani COVID-19, beliaulah yang berjaya sebenarnya. Beliau menggantikan sebelumnya Menteri Kesihatan yang dikatakan gagal itu. Akhirnya KJ mampu membawa Malaysia mengharungi badai terbesar dalam rekod sejarah Malaysia. Selain daripada itu, soalnya, kenapa Tokmat tamak sangat sampai hendak bertanding 2 kerusi sekaligus? Satu Parlimen Rembau, yang kedua Dun Rantau. Lebih baik berikan tumpuan hanya kepada satu sahaja, sama ada mengambil Parlimen Rembau ataupun Dun Rantau sahaja. Apa yang nyata dengan luahan keinginan Tokmat mahu bertanding 2 kerusi itu, malah sudah meminta KJ memberi laluan kepadanya. Akhirnya, fahamlah kita bahawa kenapa beliau selama ini bersungguh-sungguh mahu pemilihan UMNO diadakan selepas PRU diadakan terlebih dahulu. Sebagai orang yang menyebabkan BN Negeri Sembilan kalah pada PRU 14 lalu ketika memegang jawatan Menteri Besar, jika pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu, ditambah dengan kedudukannya tanpa jawatan dalam kerajaan ketika ini, tidak mustahil Tokmat tidak mampu mempertahankan jawatan timbalan Presiden dan juga Ketua UMNO bahagian Rembau yang dipegangnya sekarang. Kalau hilang kedua-dua jawatan itu, maka melepaslah peluang untuk bertanding dalam PRU nanti. Kerana aku tahu, pada hemat aku, kalau didahulukan pemilihan UMNO sebelum PRU, aku yakin KJ akan menjadi ketua bahagian untuk bahagian Rembau ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, dan juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.